Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Putrajaya FM dalam slot Tazkirah Ramadan, insya-Allah, yang mana akan kami bawakan setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Dan sekarang sementara menunggu waktu berbuka puasa, insya-Allah kita akan manfaatkan slot kita untuk berkongsi beberapa tips dan beberapa sunnah dalam berpuasa, khususnya berkenaan dengan sahur dan juga berbuka puasa, iftar, insya-Allah. Jadi bagaimana rasa hari ini? Dah pukul 6 lebih dan hampir pukul 7, yang mana tenaga kita pun makin berkurangan, tetapi insya-Allah sepanjang hari tadi kita berasa segar. Kenapa? Kerana kita telah bersahur. Sesungguhnya sahur itu mempunyai banyak kebaikan. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersahur. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkatan. Jadi kalau kita sebut tentang sahur, ada sahur dan ada suhur. Ada sahur dan juga suhur. Sahur dengan fathah sebenarnya merujuk kepada barang makanan yang kita sahur, apa yang kita sahurkan. Kalau kita sahur dengan nasi lemak contohnya, pukul 5 pagi tu kita makan nasi lemak untuk bersahur, maka sahur kita itu ialah nasi lemak. Tetapi suhur dengan dhammah, suhur merujuk kepada perbuatan bersahur itu. Jadi perbuatan melakukan sahur, makan pada pukul 5 pagi itu disebut sebagai suhur. Dan yang ada keberkatan, yang dirujuk sebagai ada keberkatan itu sebenarnya ialah perbuatan bersahur. Perbuatan bersahur itu sebenarnya yang mempunyai keberkatan, bukan apa yang kita makankan. Tapi of course, kita makan pun kita kena makan makanan-makanan yang bersih, yang baik. Ini juga merupakan sunnah Nabi SAW yang mana ada keberkatannya. Dan bila waktu kita bersahur ni, dalam riwayat disebut, bila ditanya, apabila para sahabat menceritakan mereka bersahur dan solat subuh dengan Rasulullah SAW, bila ditanya berapa lama bersahur tu, tempoh bersahur dengan solat, antara tempoh sahur dan solat itu berapa lama, para sahabat menceritakan sekitar 50 ayat. 50 ayat. Jadi kalau kita nak hitung-hitung, mungkin misalnya kalau surah Al-Mulk ada 30 ayat, kita boleh selesaikan bacaan Al-Mulk dalam 10 minit. Jadi 50 ayat tu mungkin dalam 15 minit lah. Jadi sebenarnya waktu bersahur itu yang mana kita sekarang sebut sebagai waktu imsak. 10 minit, 15 minit yang kita sebut sebagai waktu imsak, yang kita kenali sebagai waktu imsak pada hari ini, sebenarnya itulah waktu tempoh bersahur para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imsak itu sebenarnya, kalau kita kata dah masuk waktu imsak, kita berhati-hati dan kita tak nak makan dah, kita berhenti makan, sebenarnya itu kurang tepat. Sebenarnya itulah waktu yang lebih barakah, lebih mendapat keberkatan bagi kita jika kita bersahur pada waktu tu, dekat-dekat nak berbuka. Kerana melewatkan sahur itu adalah satu tuntutan, adalah satu sunnah, dan ianya lebih baik. Maksudnya kalau orang yang keluar malam, mungkin bila lepas tarawih dia keluar minum dengan kawan-kawan sampai ke tengah malam, pukul 12 malam dia pun makan nasi, banyak makan nasi lah, dah kenyang, lepas tu dia kata inilah sahur aku, jadi dia tak nak bersahur dah. Yang tu sebenarnya tidak digalakkan dan bukan itu yang dikehendaki berdasarkan perintah Nabi SAW. Bersahur itu di hujung tu yang ada keberkatan. Dan ada orang tak nak bersahur. Ini pun sebenarnya kurang tepat dan satu
amalan yang tidak bagus, amalan yang tidak baik. Kerana dalam sahur tadi ada keberkatan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab, beza puasa kita dengan puasa ahli kitab, aklatus sahar, ya, makan sahur. Jadi orang ahli kitab juga berpuasa, mereka juga ada amalan puasa mereka, tapi beza antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, mereka tidak bersahur. Jadi memang dalam hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika turunnya syariat, sememangnya banyak perkara-perkara yang dituntut dalam kehidupan kita supaya kita membezakan antara kita dan juga ahli kitab. Apatah lagi dalam urusan ibadah, memang kita digalakkan untuk berbeza dengan ahli kitab. Jadi dalam urusan puasa ini, apabila ahlul kitab mereka tidak bersahur, maka wajar untuk kita bersahur, untuk kita menyelisihi dan membezakan antara kita dan juga mereka. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan, pastikan kita bersahur. Dan bersahur ni banyak kebaikan dia. Selain daripada kebaikan akhirat yang mana dijanjikan pahala, sunnah dan sebagainya, kita juga akan dapat kebaikan atas dunia ni, yang mana pertama sekali psychologically, bila kita bersahur, kita akan rasa badan kita lebih bersedia dan lebih kuat untuk menjalani ibadah puasa sepanjang hari. Sebab tu kadang-kadang bila kita tak bersahur, kita terlepas sahur, pagi-pagi lagi kita dah rasa down dah, kita dah rasa letih, kita rasa macam boleh ke aku nak puasa sepanjang hari ni, cuaca panas dan sebagainya, sebab kita miss sahur tadi. Padahal masih lagi awal pagi. Jadi sahur ni secara psikologi ia memberikan kita kekuatan, dan secara fizikal sememangnya puasa bersahur memang memberikan kita kekuatan. Sebab bila kita makan sahur, nanti siang sekurang-kurangnya pukul 12 tengah hari kita belum lagi rasa lapar. Sebab tadi pukul 5 kita dah makan. Jadi kalau terasa lapar pun mungkin lewat lah. Tak adalah pukul 10 pagi pun dah rasa lapar. Jadi ianya memberikan kita kekuatan fizikal, dan kita akan rasa lebih bersemangat, sebab kita tahu kita ada bekalan tenaga. Dan bila kita bersahur, misalnya dengan buah kurma, contohnya tamar rutab ataupun tamar, bila kita makan, kan dia ada gula manis gula tu, dan ianya merupakan tenaga bagi kita. Jadi bukan setakat psikologi, tetapi memang realiti. Bersahur ini dapat membantu kita, memberi kekuatan dan memberikan kita semangat untuk kita menjalani ibadah puasa sepanjang hari nanti. Dan waktu bersahur juga, dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala mencirikan ciri-ciri orang bertakwa bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Itu tempoh orang-orang beriman, orang-orang bertakwa beristighfar. Jadi bila kita bangkit untuk sahur, kita ada peluang untuk berdoa dan juga beristighfar. Dan itulah ciri-ciri orang bertakwa yang diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran. Jadi selain daripada itu juga, itu merupakan waktu sahur yang lewat ini termasuk dalam 1/3 malam yang akhir, yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia dalam sebuah hadis qudsi, turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa yang berdoa akan dia kabulkan, siapa yang ada permintaan ada akan diberi, siapa yang memohon keampunan akan diampunkan. Jadi ini merupakan tempoh yang sangat precious untuk kita berdoa 1/3 malam akhir. Ketika bersahur ada keberkatan, di penghujung sahur, kemudian itu tempat orang-orang waktu orang-orang bertakwa memohon keampunan, dan turunnya Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia. Maka ini merupakan waktu yang cukup baik untuk kita memohon keampunan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu cerita tentang sahur. Bagaimana pula dengan iftar ataupun berbuka? Berbuka juga berbeza dengan sahur. Berbuka ni kita digalakkan untuk bersegera. Kita kena cepat
berbuka puasa. Jangan kita lengah-lengah, jangan kita tunggu-tunggu. Dah tahu masuk maghrib, dah dengar muazzin azan, jangan kita lengah-lengah buat siapkan kerja dululah apalah. Jangan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazallun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Sentiasalah umat manusia ini dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita jangan tangguh-tangguh, jangan lewat-lewatkan buka puasa, kerana orang yang segera untuk berbuka puasa ini akan sentiasa berada dalam kebaikan. Jadi timbul soal sekarang ni buka puasa dengan rutab ataupun tamar. Kemudian nak solat dulu ke ataupun nak makan dulu berat? Makan dulu nasi, lauk-lauk semua dah ada terhidang kan. Jadi ada banyak riwayat-riwayat menceritakan bagaimana kalau makanan dah terhidang, kita makan dulu sebab takut nanti akan mengganggu fokus kita ketika solat nanti. Bahkan ada riwayat daripada Ibnu Umar, muazzin dah iqamah, dia masih lagi meneruskan makan, dia tak tergesa-gesa, dia selesaikan dulu makanannya sampai habis, walaupun ketika itu muazzin sudah pun iqamah dan imam sudah pun memulakan solat. Jadi banyaklah isyarat yang mana memberitahu kita bahawa kita boleh makan dulu, makan berat dulu. Maghrib tu selepas selesai makan baru kita solat maghrib. Tapi pada masa yang sama, kalau kita nak berbuka dulu dengan kurma ataupun tamar ataupun rutab, kemudian kita nak solat maghrib, kemudian dah selesai solat maghrib baru kita nak makan yang berat pun juga boleh, pun tak menjadi masalah. Sebab nanti bila kita dah berbuka, kita dah selesai dengan iftar tu. Jadi kita sudah termasuk dalam golongan orang yang bersegera ketika berbuka. Jadi kita dah selesai berbuka, kita solat dengan tenang, kemudian kita boleh makan pun dengan tenang. Tak adalah makan tu kocok-kocok, kelang kabut sebab nanti nak solat maghrib cepat. Jadi sebenarnya mana-mana pun insya-Allah okey, bergantunglah kepada situasi. Ada tempat kalau berbuka di masjid atau surau, ada urufnya dia makan kurma dulu sikit, lepas tu terus solat maghrib. Ada yang memang makan nasi, dia bagi masa sekitar 15 minit ke 20 minit makan nasi dulu, kemudian baru solat maghrib. Jadi tengoklah mana yang lebih sesuai, bergantung kepada situasi kita. Kemudian antara yang boleh kita lakukan ataupun yang wajar kita lakukan ketika berbuka ialah berdoa. Bab doa ni dah banyak kali dah yang kita sentuh kan. Jadi kalau sentuh tentang doa khusus, doa waktu berbuka puasa, sebenarnya antara bacaannya ialah bismillah. Kita baca bismillah sebelum kita buka puasa. Doa yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa birahmatika ya arhamar rahimin. Ianya bukan riwayat yang sahih, tetapi disebabkan waktu berbuka puasa ialah waktu afdal untuk kita berdoa, waktu yang mustajab untuk kita berdoa, dan fiqh doa ini luas. Kita boleh doa dengan macam-macam doa. Doa yang bukan datang daripada hadis dan Quran juga boleh, tak menjadi masalah berdasarkan kehendak kita. Kita boleh berdoa asalkan doa itu merupakan doa yang baik, bukan doa minta yang tak elok. Jadi boleh bebas berdoa. Cuma nak nisbahkan pada Nabi ataupun sunnah, ianya mungkin kurang tepat, mungkin tak boleh sebab doa yang masyhur itu bukan datang daripada hadis yang sahih. Adapun ada sebuah doa yang datang dari riwayat Abu Daud, zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru. Ianya doa daripada hadis yang dinilai sebagai hadis hasan. Sebahagiannya menilai dhaif, sebahagiannya menilai hasan, tetapi ini mempunyai makna yang baik. Sekurang-kurangnya ada ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Jadi doa yang terkandung dalam hadis ini lebih baik untuk kita amalkan berbanding doa yang tidak ada asalnya. Maka cuma ada perbahasan bila waktu kita baca doa ni. Berdasarkan maksud doa ini, zahabaz zama'u, dah berlalulah rasa dahaga, wabtalatil uruq, dan sudah basahlah kita punya tengkorok ni ya. Apa nama dia ni? Lepas tu wabtalatil uruq wa thabatal ajru, insya-Allah, dan telah tetaplah pahala insya-Allah. Maknanya memberi isyarat seolah-olah ianya dibaca setelah kita berbuka puasa, bukan sebelum kita berbuka puasa. Jadi insya-Allah yang pasti
banyakkan berdoa dan minta apa yang kita hajati pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita hendak berbuka. Dan selepas berbuka, bolehlah kita amalkan doa ini. Zahabaz zama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Kita boleh baca insya-Allah. Kemudian berbuka disunatkan kita berbuka dengan buah kurma sebagaimana diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbuka dengan rutab. Rutab ni kurma yang basah. Kurma yang basah yang masih basah. Kalau tak ada rutab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbuka dengan buah tamar. Tamar ni ialah kurma yang dah kering. Dan kalau tak ada tamar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minum beberapa teguk air. Jadi ini amalan ini yang diriwayatkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun boleh sunnah untuk kita berbuka dengan rutab ataupun tamar. Dan adapun tentang jumlah bilangan, sebenarnya jumlah bilangan makan kurma itu datang dalam riwayat hadis berkenaan dengan Aidil Fitri. Jadi waktu-waktu lain termasuk ketika berbuka puasa, kita tidak tertakluk kepada jumlah bilangan yang ganjil. Misalnya antara pandangan yang masyhur kena makan kurma dengan ganjil. Sebenarnya itu hanya ketika hari raya. Tapi kalau waktu-waktu lain tidak ditetapkan ataupun tidak dianjurkan untuk bermakan kurma ini dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Tak ada. Kalau rasa nak makan satu je, makanlah satu. Kalau rasa nak makan satu tak cukup, nak tambah lagi satu, makan dua. Makan dua, lepas tu tak nak dah. Cukup dua. Pun boleh dengan bilangan yang genap. Tak menjadi masalah. Bukan semestinya kita kena makan dengan jumlah yang ganjil. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar Putrajaya FM yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kerana meluangkan masa. Sebagaimana yang kita bincangkan tadi, ini masa yang berbaki sebelum kita berbuka puasa. Manfaatkan, banyakkan berdoa, dan saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadah insya-Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.